Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kehadrat Allah SWT kerana pagi ini Ustazah berpeluang lagi untuk mengadakan kelas bersama anak-anak pelajar yang mengambil mata pelajaran Tasawuf Islam. Video kali ini Ustazah akan membincangkan pelajaran kedua yang bertajuk Sistem Keuangan Islam, iaitu silibus tingkatan 5. Anak-anak pelajar, mari kita lihat standard pembelajaran yang terdapat di dalam tajuk ini. Yang pertama, menyatakan konsep asas muamalat dalam Islam. Yang kedua, menerangkan jenis-jenis muamalat Islam dan cara-cara pelaksanaannya. Yang ketiga, menjelaskan peranan institusi keuangan Islam dalam menguruskan muamalat Islam. Yang keempat, menilai kepentingan melaksanakan muamalat Islam dan pengurusan institusi keuangan Islam dalam kehidupan. Yang kelima, mencadangkan amalan muamalat dan aktiviti keuangan Islam yang menyumbangkan kepada peningkatan ekonomi umat Islam pada masa kini. Mari kita lihat standard pembelajaran yang pertama. 1.2.1 Konsep asas muamalat dalam Islam. Anak-anak pelajar yang disayangi, apakah maksud muamalat? Muamalat ialah hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan yang merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan sebagainya. Manakala maksud muamalah dalam sistem keuangan Islam ialah tata cara urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing melibatkan transaksi keuangan berlandaskan syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum ila akhir. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama kamu dengan jalan yang batil, iaitu salah, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai antara kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Anak-anak pelajar, kita akan bincangkan mengenai muamalah Islam yang dibahagi kepada 3, iaitu matlamat, prinsip muamalah Islam dan ciri-ciri muamalah Islam. Mari kita lihat matlamat muamalah Islam, iaitu mengawal manusia dalam menguruskan sistem ekonomi dan keuangan mereka agar lahir masyarakat yang bersatu padu, harmoni, saling menghormati dan aman. Manakala prinsip-prinsip muamalah Islam, yang pertama, kerelaan dalam berurus niaga. Yang kedua, tidak mengandungi elemen haram seperti riba, gharar dan perjudian. Yang ketiga, urus niaga tidak membawa kepada kerosakan terhadap struktur ekonomi dan sosial masyarakat.
Seterusnya, ciri-ciri muamalah Islam. Yang pertama, bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua, reda meredai dalam urusan antara kedua-dua belah pihak. Ketiga, adil dan mendatangkan manfaat. Keempat, tidak melakukan penipuan. 1.2.2 jenis-jenis muamalah Islam dan cara-cara pelaksanaannya. Anak-anak belajar terdapat 8 jenis muamalat Islam. Yang pertama, al-wadi'ah ataupun kita panggil sebagai simpanan. Yang kedua, al-mudarabah atau pelaburan. Yang ketiga, al-murabahah iaitu jualan penambahan untung. Yang keempat, al-musyarakah iaitu syarikat. Yang kelima, ar-rahnu iaitu gadaian. Yang keenam, al-ijarah iaitu sewa menyewa. Yang ketujuh, al-bai' bisaman ajil iaitu jualan dengan bayaran tertangguh. Yang ke-8, takaful iaitu insurans Islam. Huraian jenis-jenis muamalat. Jenis muamalat yang pertama ialah al-wadi'ah atau kita panggil sebagai akaun simpanan. Al-wadi'ah ialah mewakilkan sesuatu barangan atau harta kepada pihak lain untuk disimpan. Cara pelaksanaannya, contohnya Encik Zulkifli mengamanahkan wangnya kepada pihak bank untuk disimpan. Bank pula memberikan jaminan bahawa wang tersebut akan dikembalikan kepadanya apabila diminta. Jenis muamalah yang kedua ialah al-mudarabah atau pelaburan. Maksud al-mudarabah ialah pelabur memberi modal kepada pengusaha untuk diperniaga dan keuntungan akan dibahagikan mengikut perjanjian. Cara pelaksanaan, contohnya Encik Ismail sebagai pemodal bersetuju untuk membiayai projek yang akan dilaksanakan oleh Encik Habib iaitu pengusaha menurut nisbah keuntungan yang telah dipersetujui bersama. Jenis muamalat yang ketiga ialah al-murabahah iaitu jualan penambahan untung. Al-murabahah ialah jual beli suatu barangan dengan makluman harga kos bersama-sama tambahan margin keuntungan. Cara pelaksanaan, penjual menyatakan kos yang terlibat dan keuntungan yang dikehendakinya. Manakala pembayaran boleh dilakukan semasa penyerahan barang atau pada masa yang dipersetujui bersama. Sebagai contoh, Farah telah menjual rumahnya dengan mengambil keuntungan sebanyak 20% daripada harga asal rumah tersebut. Yang keempat, al-musyarakah atau syarikat, iaitu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan keuntungan dalam sesuatu perniagaan. Cara pelaksanaan, contohnya Encik Faizul mendapatkan modal daripada rakan kongsinya bagi memulakan perniagaan melalui perkongsian. Keuntungan atau kerugian ditanggung bersama sebagaimana dipersetujui berdasarkan modal masing-masing sama ada besar atau kecil.
Kelima, ar-rahnu atau gadaian. Ar-rahnu ialah proses menyerahkan harta atau cagaran untuk mendapatkan hutang. Cara pelaksanaannya, contohnya Imtiaz telah pergi ke pejabat ar-rahnu untuk menggadaikan barangan kemas. Seterusnya, beliau mendapat sejumlah wang bagi memulakan perniagaan. Kemudian pihak ar-rahnu memberi surat gadaian kepadanya bagi menebus semula barangan kemas tersebut dalam masa yang telah ditetapkan. Keenam, al-ijarah atau sewa menyewa, iaitu perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan bayaran tertentu. Cara pelaksanaan, Umar selaku pemberi sewa dengan rela melakukan akad ini kontrak bagi menyewa rumah miliknya selama setahun kepada Abu Bakar dengan kadar sewa RM500 sebulan. Keenam, al-bai' bisaman ajil, iaitu jualan dengan bayaran tertangguh. Definisinya ialah penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh pada harga tertentu secara ansuran atau sekaligus mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Contohnya, Adam telah membeli kereta barunya secara pinjaman bank. Pihak bank menjual semula kereta tersebut kepadanya dengan harga pokok dan keuntungan. Adam membayar pinjamannya secara tertangguh mengikut tempoh masa yang ditetapkan secara ansuran. Jenis muamalah Islam yang ke-8 ialah takaful, iaitu insurans Islam. Takaful ialah pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah melalui caruman sejumlah wang yang akan disalurkan kepada pihak yang mengalami kemudaratan atas dasar ta'awun dan tabarruk. Contohnya, Anis telah menyertai skim takaful dengan melakukan bayaran secara bulanan kepada syarikat takaful, iaitu sebahagian daripada wangnya didermakan atau tabarruk kepada pihak yang ditimpa musibah atas dasar dan prinsip tolong-menolong, iaitu ta'awun. Anak-anak pelajar, mari kita lihat glosari. Apa itu margin? Margin adalah perbezaan di antara dua jumlah. Ta'awun. Ta'awun ialah tolong-menolong antara rakan peserta skim takaful yang ditimpa musibah tertentu. Manakala tabarruk, di mana peserta skim takaful mendermakan sebahagian atau keseluruhan wang sumbangan yang dibayar semasa menyertai skim takaful. Horor. Horor ialah ketidakpastian dalam sesuatu akad atau kontrak jual beli, sama ada dari segi kuantiti, kualiti harga, waktu penyerahan dan sebagainya. Anak-anak pelajar, jenis-jenis muamalat mengikut perbezaan dan persamaan boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Kategori yang pertama terdiri daripada al-wadi'ah, al-mudarabah, al-musyarakah.
Ketiga-tiga jenis muamalah ini mempunyai persamaan dari aspek simpanan dan pelaburan. Manakala perbezaannya ialah di mana al-wadi'ah ialah simpanan pemilik dijamin dan tiada sebarang keuntungan dijanjikan. Manakala al-mudarabah di mana pemodal berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi namun berisiko menerima kerugian yang tinggi juga. Al-musyarakah pula ialah keberhasilan syarikat dalam menentukan keuntungan dan kerugian pemodal. Kategori yang kedua terdiri daripada al-murabahah dan al-bai' bisaman ajil. Kedua-dua jenis muamalah ini mempunyai perbezaan di mana al-murabahah ialah penjualan barangan dengan makluman kos bersama-sama tambahan margin keuntungan. Manakala al-bai' bisaman ajil ialah jual beli barangan dengan bayaran tertangguh sama ada secara ansuran atau sekaligus. Kedua-dua jenis muamalah ini mempunyai persamaan dari aspek kontrak jual beli. Seterusnya kategori yang ketiga terdiri daripada ar-rahnu dan al-ijarah. Kedua-dua jenis muamalat ini berbeza di mana ar-rahnu ialah pembiayaan wang dengan menjadikan barang yang berharga sebagai cagaran. Manakala al-ijarah ialah pemilikan manfaat barangan atau perkhidmatan dengan bayaran sewaan. Kedua-dua jenis muamalat ini mempunyai persamaan dari aspek membantu orang yang memerlukan pembiayaan tunai segera atau perkhidmatan. Saya harap anak-anak pelajar dapat memahaminya. Di sini dikemukakan contoh al-bai' bisaman ajil supaya anak-anak pelajar akan lebih faham. Adnin ingin membeli sebuah kereta. Apakah jenis muamalat yang terdapat dalam proses pembeliannya? Sudah tentu al-bai' bisaman ajil. Jadi admin telah membuat permohonan untuk pembiayaan keretanya dengan bayaran dibuat secara ansuran selama 9 tahun. Setelah mendapat kelulusan, pihak bank membeli kereta itu dengan harga RM50,000 daripada syarikat penjual kereta. Kemudian pihak bank menjualnya kepada admin dengan harga tertangguh sebanyak RM64,800. Melalui kontrak ini, admin membuat pembayaran kepada pihak bank sebanyak RM600 setiap bulan selama 9 tahun. Jadi Ustazah harap anak-anak akan bertambah faham. 1.2.3 Peranan institusi kewangan Islam dalam mengurus muamalat Islam. Anak-anak pelajar, tahukah kamu bahawa institusi kewangan Islam ialah badan atau agensi milik kerajaan dan swasta yang mengutip sumber-sumber kewangan dan mengagihkannya mengikut muamalat Islam. Mari kita kaji sejarah institusi kewangan Islam pada zaman Rasulullah SAW. Anak-anak pelajar, institusi kewangan Islam sebenarnya telah wujud pada zaman Rasulullah SAW lagi. Institusi Baitul Mal telah ditubuhkan untuk mengumpul harta negara seperti zakat, jizyah, ghanimah, fai dan sebagainya. Kemudian harta tersebut diagihkan kepada orang miskin, anak yatim dan golongan yang
memerlukan. Anak-anak pelajar, mari kita lihat institusi keuangan yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, Perbankan Islam. Perbankan Islam ialah institusi yang diwujudkan untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan bank khususnya kepada umat Islam dengan cara yang patuh syariah. Di samping mempromosikan produk-produk kewangan Islam seperti Al-Wadi'ah, Al-Mudharabah, Al-Musyarakah dan lain-lain. Bank Islam Malaysia Berhad merupakan bank Islam pertama di Malaysia. Beroperasi berlandaskan hukum syarak yang bebas daripada segala amalan riba. Institusi keuangan Islam yang kedua ialah tabung haji. Anak-anak pelajar, tabung haji merupakan sebuah badan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1963 dan ditadbir berdasarkan Akta Tabung Haji 1995 atau Akta 535. Ia menyediakan kemudahan menyimpan wang untuk menunaikan haji kepada para pendeposit. Di samping menjalankan aktiviti pelaburan bagi memberi nilai tambah kepada para pelanggannya. Yang ketiga, takaful. Industri takaful di Malaysia berkembang pesat selari dengan perkembangan industri perbankan Islam, di mana ia telah menyediakan sistem perlindungan yang patuh syariah dalam hal ehwal insurans Islam, khususnya sebagai persediaan menghadapi malapetaka kewangan yang memberi kesan dan risiko besar kepada kehidupan seperti kematian dan sakit kritikal. Industri takaful juga mengamalkan prinsip Al-Mudharabah, iaitu syarikat takaful menguruskan premium pencarum dan melabur dalam perniagaan yang halal. Yang keempat, zakat. Institusi zakat merupakan institusi awam yang ditubuhkan untuk mewujudkan sistem pengurusan zakat yang lebih bersistematik. Ia berperanan mengutip zakat daripada pembayar zakat dan kemudian mengagihkan zakat secara efisien dan adil kepada asnaf zakat. Yang kelima, wakaf. Wakaf ialah pengurusan dan pentadbirannya diletakkan di bawah Majlis Agama Islam setiap negeri yang merupakan pemegang tunggal kepada semua harta wakaf di Malaysia. Ini bagi memastikan harta wakaf ditadbir dengan baik dan efisien supaya masyarakat Islam mendapat faedah daripada harta wakaf. Ia juga berperanan memegang amanah ke semua harta wakaf. Dalilnya sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila mati anak Adam, maka terputus segala amalan di dunia, melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Justru apalagi yang lebih diharapkan, terutama ketika seseorang bersendirian di alam barzakh dan tiada siapa dapat menolongnya kecuali amal jariah wakaf yang diusahakan semasa hidup. Yang keenam, Baitul Mal. Institusi ini berfungsi untuk menguruskan harta orang Islam yang ditadbir oleh Majlis Agama Islam Negeri mengikut Undang-Undang
pentadbiran agama Islam negeri. Institusi ini menerima pelbagai sumber keuangan dan harta secara terkumpul oleh negara seperti zakat, harta wakaf, cukai dan lain-lain. Kemudian akan membahagikan semula manfaatnya kepada rakyat secara adil. 1.2.4 Kepentingan pelaksanaan muamalah Islam dan pengurusan institusi kewangan Islam dalam kehidupan. Mari kita lihat kepentingan pelaksanaan muamalah Islam dari aspek individu, masyarakat dan negara. Dari aspek individu, yang pertama, mendapat manfaat dari sudut ganjaran pahala kerana menuruti muamalah Islam yang berteraskan wahyu. Kedua, memperoleh jaminan keadilan dalam sistem keuangan Islam. Dari aspek masyarakat pula, yang pertama, masyarakat dapat saling mengenali dan mengeratkan silaturahim. Yang kedua, masyarakat hidup dalam suasana bantu-membantu melalui sistem ta'awun dan tabarruk. Dari aspek negara, yang pertama, ekonomi negara dalam keadaan baik dan diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pendapatan dan pengagihan harta negara dapat dilaksanakan dengan efisien. Keburukan tidak bermuamalat dengan muamalat Islam. Dari aspek individu, akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana ingkar suruhan syariat. Kedua, jiwa menjadi resah kerana takut harta ditipu oleh orang lain. Ketiga, dibenci masyarakat kerana melakukan penindasan. Ketiga, melahirkan individu yang tamak kerana mementingkan diri sendiri. Dari aspek masyarakat, yang pertama akan lahir masyarakat yang berpecah belah kerana hilang semangat tolong-menolong. Kedua, masyarakat tidak akan aman kerana selalu berlaku permusuhan. Yang ketiga, berlaku penindasan dalam masyarakat seperti riba. Yang keempat, masyarakat akan bersifat prejudis antara satu sama lain. Dari aspek negara pula, akan wujudnya negara. Dari aspek negara pula, yang pertama, ekonomi negara merosot kerana tidak diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan wujudnya jurang ekonomi yang amat ketara antara golongan kaya dan miskin. Yang ketiga, negara akan terjebak dalam krisis hutang yang tinggi akibat sistem riba. Yang keempat, para pelabur kurang yakin untuk melakukan pelaburan di dalam negara. 1.2.5 Amalan, muamalat dan aktiviti keuangan Islam. Yang pertama, berjual beli dengan jujur dan amanah. Anak-anak pelajar sesungguhnya perkara yang sangat penting dalam mencari rezeki ialah keberkatan. Rezeki yang sedikit tetapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah lebih baik berbanding rezeki yang banyak tetapi tidak mendatangkan manfaat dan keberkatan. Oleh itu, kita mestilah mengambil berat tentang kepentingan halal dan haram dalam berniaga atau apa-apa usaha dalam mencari rezeki. 1.2.5 Amalan, muamalat dan aktiviti keuangan Islam.
Yang pertama, berjual beli dengan jujur dan amanah. Anak-anak pelajar, sesungguhnya perkara yang sangat penting dalam mencari rezeki ialah keberkatan. Rezeki yang sedikit tetapi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih baik berbanding rezeki yang banyak tetapi tidak mendatangkan manfaat dan keberkatan. Oleh itu, kita mestilah mengambil berat tentang kepentingan halal dan haram dalam berniaga atau apa-apa usaha dalam mencari rezeki. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Maksudnya, kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menipu di dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup. Dan sebaliknya, apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangnya. Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. Yang kedua, surat perjanjian, iaitu setiap sewa menyewa mestilah mempunyai kontrak perjanjian yang dipersetujui bersama. Sabda Rasulullah SAW, annahu sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muzara'ah wa amara bil mu'ajarah. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad mu'ajarah, iaitu sewa menyewa. Ketiga, ar-rahnu, iaitu mendapatkan pembiayaan dengan serahan barang cagaran. Ar-rahnu ditawarkan oleh institusi perbankan Islam seperti Bank Islam, Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad atau Bank Rakyat dan Yapim. Anak-anak pelajar, tahukah kamu pada zaman Rasulullah SAW, muamalah gadaian telah menjadi sebahagian amalan yang telah diterima dalam masyarakat. Dan amalan ini dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW dengan seorang Yahudi, seperti yang diriwayatkan daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara berhutang dan baginda telah memberikan baju besi sebagai gadaian. Oleh itu, tersangat rugilah sekiranya kita tidak menghiraukan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan apa yang Rasulullah SAW amalkan. Ini kerana apa yang telah ditinggalkan untuk kita ini sangatlah berguna dan menjadi panduan hidup sepanjang zaman. Keempat, membuka akaun simpanan menggunakan sistem perbankan Islam, iaitu akaun Al-Wadi'ah, iaitu akaun yang berkonsepkan perbankan Islam yang hampir sama dengan konsep akaun simpanan dalam perbankan konvensional. Dalam konsep Wadi'ah, bank dianggap sebagai penjaga dan pemegang amanah dana. Kelima, insurans takaful Islam. Takaful merupakan salah satu konsep insurans yang berasaskan muamalah Islam yang berlandaskan hukum syariah. Konsep ini sebenarnya telah diamalkan sejak lebih 1400 tahun. Pada asasnya, sistem takaful berteraskan konsep kerjasama, tanggungjawab
jaminan, perlindungan dan saling membantu dalam kalangan para pesertanya. Asas falsafah ini adalah berpandukan kepada hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu atuwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, ibarat hubungan dan perasaan orang-orang yang beriman sesama mereka adalah seperti jasad. Apabila salah satu daripadanya ditimpa kesusahan, maka seluruh anggota yang lain juga akan merasainya. Insurans takaful Islam menggunakan produk takaful dalam kehidupan. Di antara syarikat yang menawarkan produk takaful Islam ialah Etika, Takaful Ikhlas dan Takaful Malaysia. Keenam, melabur wang dalam sken pelaburan patuh syariah. Pelaburan Islam adalah berasaskan prinsip kewangan Islam yang bertujuan untuk memenuhi keperluan kewangan pelabur dengan integriti dan secara adil. Boleh dipercayai, jujur dan memastikan pengajian keuntungan yang lebih adil. Langkah menggalakkan masyarakat bermuamalat dengan muamalat Islam. Yang pertama, memberi didikan agama khususnya berkaitan ekonomi dan kewangan Islam dalam sistem pendidikan negara. Kedua, memberikan penerangan melalui media massa supaya masyarakat tahu kebaikan bermuamalat dengan muamalat Islam. Ketiga, mengembangkan kemudahan perbankan Islam secara menyeluruh. Keempat, mengemas kini sistem muamalat Islam supaya boleh menarik minat masyarakat untuk memilih perbankan Islam. Kesimpulan, kita hendaklah menyokong sistem kewangan Islam dan mengamalkan kepelbagaian jenis-jenis muamalah Islam yang sesuai dengan kita supaya setiap amalan yang kita lakukan akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, dapat merancangkan lagi kegiatan ekonomi di muka bumi ini. Anak-anak pelajar, di sini Ustazah sediakan latihan. Mari kita lihat latihan bahagian A terlebih dahulu. Soalan 1 hingga 3. Lengkapkan pernyataan berikut dengan jawapan yang sesuai. Yang pertama, jawapannya ialah antara prinsip muamalat Islam ialah tiada elemen haram seperti riba, gharar dan judi. Kedua, muamalat dalam sistem, apa jawapannya? Kewangan Islam. Pula bermaksud tata cara urusan harian sesama manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing yang melibatkan transaksi kewangan berlandaskan syariat Islam. Ketiga, apa jawapannya? Ketiga, muamalat bermaksud hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi kehidupan yang merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik dan sebagainya. Soalan 4 hingga 6, padankan situasi berikut dengan istilah yang sesuai. Jualan dengan bayaran tertangguh, sewa menyewa, jualan pertambahan untung. Jenis-jenis muamalah Islam, al-murabbahah,
al-ijarah al-bai' bisaman ajil. Yang keempat, jualan dengan bayaran tertangguh. Jawapannya ialah al-bai' bisaman ajil. Yang kelima, sewa menyewa. Jawapannya ialah al-ijarah. Yang keenam, jualan pertambahan untung. Jawapannya ialah al-murabahah. Soalan 7 hingga 10, nyatakan istilah yang sesuai bagi pernyataan berikut. Ketujuh, proses menyerahkan harta sebagai cagaran untuk mendapatkan hutang. Jawapannya ialah al-rahnu. Ke-8, cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang menetap dan berlindung dalam sebuah negara Islam. Jawapannya ialah al-jizyah. Ke-9, simpanan pemilik dijamin dan tiada sebarang keuntungan dijanjikan. Jawapannya ialah al-wadi'ah. Ke-10, ketidakpastian dalam sesuatu akad atau kontrak jual beli sama ada dari segi kualiti, kuantiti, harga, waktu penyerahan dan sebagainya. Jawapannya ialah al-urud. Latihan bahagian B. Jawab soalan berikut dengan lengkap. 1A1. Nyatakan dua institusi keuangan Islam di Malaysia, dua markah. Apa jawapannya anak-anak? Jawapannya ialah Bank Islam dan Takaful. 1A2. Senaraikan 4 jenis muamalat Islam, 4 markah. Apa jawapannya anak-anak? Jawapannya ialah al-wadi'ah, al-musyarakah, al-mudarabah dan al-ijarah. 1A3, serangkan 2 langkah untuk menggalakkan masyarakat bermuamalat dengan muamalat Islam, 4 markah. Apa jawapannya anak-anak? Jawapannya ialah memberi didikan berkaitan ekonomi dan kewangan Islam dalam sistem pendidikan negara supaya semua pihak dapat memahaminya. Jawapan seterusnya ialah memberikan penerangan melalui media massa agar masyarakat tahu kebaikan muamalat Islam. Jadi anak-anak akan mendapat markah penuh. Di sini Ustazah sediakan jawapan untuk rujukan anak-anak. Jawapan bahagian A dan jawapan bahagian B. Alhamdulillah, selesai perbincangan kita untuk tajuk hari ini. Harapan Ustazah supaya anak-anak pelajar dapat memahami dan menghayati sistem keuangan Islam dengan baik dan jangan lupa mengulang kaji pelajaran di rumah kerana peperiksaan SPM semakin hampir. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dikurniakan akal fikiran yang cerdas dan daya ingatan yang kuat. Di samping itu, jangan lupa menjaga diri terutama di musim COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Duduklah di rumah dan hanya keluar ketika perlu. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi, sila isikan maklum balas program di pautan yang tertera di bawah.